Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Tuan Imam Fadil Ustaz Bahtiar, Tuan Bilal Fadil Ustaz Hafiz, pengurusi bagi Masjid Al-Huda Abang Mat, seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat JK Masjid Al-Huda dan ibu ayah, para santri, anak-anak, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini di Masjid Al-Huda bagi memulakan daurah kitab, iaitu kitab yang telah saya karang, Al-Husnus Sun'i fi Tarjizi Hadis Ummi Zarah, dan dengan bahasa Melayunya tajuknya Hikayat Malam daripada Kekasih kepada Kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah kisah berkenaan dengan 11 orang isteri yang telah berkumpul berjanji untuk tidak menyembunyikan sedikit pun daripada akhlak dan sifat suami mereka. Dan menariknya, kisah ini disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam sebelum tidur. Maka Sayyidatuna Aisyah menyebutkan kepada Nabi bahawa beliau ingin menceritakan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kisah, dan didengar kisah tadi oleh baginda Rasul daripada mula sampai selesai tanpa sedikit pun dicelah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis yang menunjukkan bagaimana kemuliaan baginda Rasul dalam melayani isterinya, dan hadis ini juga menunjukkan kepada ketinggian bahasa, khususnya bahasa Arab, yang mana disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Penceritaan tersebut berdasarkan riwayat Al-Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Dan menariknya, hadis itu bukan hanya cerita daripada Sayyidatuna Aisyah, tetapi ditutupi oleh kalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Nabi, kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in. Aku ini diumpamakan bagimu wahai Aisyah seperti Abu Zara' kepada Ummu Zara'. Ini cerita ni nanti kita akan baca. Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Mu'arrikh Abdul Karim Ar-Rifa'i Ar-Rafi'i Al-Quzwini radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana menterjemahkan tentang ayah beliau, yaitu Sayyidi Allamah Muhammad ibnu Abdul Karim, di dalam kitabnya Tarikh Quzwin, bila sampai sahaja kepada fasal periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh ayah beliau kepada beliau, yakni Sayyidi Abdul Karim meriwayatkan kepada Sayyidi Abdul Karim Ar-Rafi'i, Muhammad bin Abdul Karim meriwayatkan kepada Abdul Karim Ar-Rafi'i,
Ayahnya nama Muhammad, anaknya nama Abdul Karim, datuknya pun nama Abdul Karim. Ini Abdul Karim ibnu Muhammad ibni Abdul Karim. Jadi waktu ketika menterjemahkan atau meletakkan biografi ayahanda beliau, maka beliau menceritakan tentang riwayat hadis ayah beliau kepada beliau. Maka beliau memilih hadis Ummu Zara sebagai hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya, tidak hadis yang lain. Kenapa? Karena itu adalah merupakan zikrayat at-tufulah, iaitu ingatan beliau ketika kecil, kenangan beliau dengan ayahanda beliau yang merupakan guru beliau yang pertama dalam kehidupan beliau, yang sering membacakan hadis Ummu Zara kepada Al-Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, wa kana waladi rahimahullah yuraghibuni fi hifzi hadzal hadisi fi sighari. Adalah ayahku Muhammad ibn Abdul Karim itu selalu menyuruh dan juga memberikan semangat kepadaku untuk menghafal hadis Ummu Zara pada ketika kecilku. Kenapa? Likasrati fawaidihi wa husni alfadhihi. Karena banyaknya faedah dan baiknya lafaz dalam hadis yang telah dibacakan ini, yang kita akan bacakan nanti. Dan para ulama mengambil berat tentang hadis ini. Dalam kitab-kitab para ulama ada yang dikarang secara khusus, syarahan secara khusus tentang hadis ini. Antara yang mensyarahkan hadis ini secara khusus dalam kitab yang mustaqil, yakni kitab yang berasingan, dibuat kitab khas seperti mana saya tulis sekarang ini, kitab ini, seperti Al-Imam Al-Jahdami yang wafat pada tahun 282 Hijriah, Al-Imam Abu Bakr Ibn Al-Arabi Al-Maliki yang wafat pada tahun 543 Hijriah, Al-Qadhi Iyad Al-Maliki yang wafat pada tahun 544 Hijriah, Al-Allamah Izzuddin Ibn Abdissalam Sultanil Ulama yang wafat pada tahun 620 Hijriah, Al-Allamah Abdul Baqi Al-Makhzumi yang wafat pada tahun 743 Hijriah, Al-Muhaddis Al-Syeikh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi yang wafat pada tahun 842 Hijriah, Al-Allamah Al-Ashqar yang wafat pada tahun 991 Hijriah, Al-Hafiz Al-Jami' Al-Bahr Az-Zabidi, Hafizuz Zabidi radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 1205 Hijriah, dan juga Al-Imam Al-Allamah Al-Khalili radhiyallahu ta'ala anhu yang menulis kitab Husnu, ini kitab ni kan Husnu, tajuknya Husnul Qara' ala hadis Ummu Zara. Ini Al-Imam Al-Khalili radhiyallahu anhu. Ada ulama yang mensyarahkan hadis Ummu Zara ini diletakkan dalam kitab mereka. Kitab mereka bincang bab lain, tapi bila masuk ada riwayat tentang hadis Ummu Zara, disyarahkan oleh mereka dengan syarahan yang panjang dan bahasa yang luar biasa. Antaranya Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu dalam kitabnya Tarikh Khuzwin yang dinamakan dia dengan Durratud Dar'i li hadisi Ummi Zar'i. Beliau wafat pada 580 Hijriah. Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu yang wafat pada tahun 676 Hijriah juga mensyarahkan hadis ini di dalam syarah Sahih Muslim. Juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriah mensyarahkan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari. Terlebih lagi dengan ulama-ulama yang mensyarahkan hadis syama'il, antaranya Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu ta'ala anhu dalam Mawahib Laduniyah pada mensyarahkan Syama'il Muhammadiyah. Al-Imam Abdullah Syarqawi radhiyallahu ta'ala anhu yang mensyarahkan Syama'il dalam Mukhtasar Syama'il beliau. Al-Imamul Munawi dan seumpamanya mensyarahkan hadis ini dan meletakkan maksudnya dan juga membahaskan tentang
apa yang diinginkan dengan bahasa yang disebutkan oleh sebelah orang isteri tersebut. Jadi kenapa ulama sangat ambil berat tentang hadis ini? Dia ambil berat dengan hadis ini kerana padanya terdapat ilmu bayan ataupun lughah yang mana sehingga sekarang masih dibahaskan oleh ulama dan udaba, yakni para adib, ini orang-orang yang alim dalam ilmu tentang balaghah dan seumpamanya, membahaskan tentang hadis ini. Dan hadis ini juga tidak salah kalau kita katakan bahawa petunjuk kepada suami dan isteri bagaimana untuk bermuamalah dengan isteri mereka, dan memperlihatkan kepada kita dengan akhlak para suami yang pelbagai. Dalam kitab ni kita akan tengok nanti berapa jenis akhlak suami yang ditunjukkan dan yang diceritakan oleh isteri-isteri tersebut sebagai kesimpulan kepada akhlaknya umat terhadap isteri mereka. Dan akhlak yang tertinggi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kisah ini pada waktu tengah malam sebelum tidur, seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab beliau Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletakkan hadis ini dalam bab berkaitan dengan penceritaan malam ataupun perbincangan malam di antara Nabi dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Antaranya adalah kisah ini. Satu kisah disebut kisah tentang khurafah. Nah, tentang hadis khurafah, iaitu seorang lelaki yang dicolek oleh jin pada zaman jahiliah dulu dan kemudian ditemui semula setelah mana beberapa lama, dan dia menceritakan kisah-kisah pelik yang telah dia dapatkan ketika berada di alam jin, lalu disebutkan dia dengan khurafah. Ahlan wa sahlan Ustaz Abdul. Tak pasal. Jadi hadis ini hadis yang penting untuk kita lihat dan kita pelajari, khususnya orang-orang yang dah berkahwin, dan lebih-lebih lagi kepada para penuntut ilmu yang meminati dengan bahasa dan seumpamanya, maka perlu untuk diteliti hadis ini satu persatu. Malah hadis ini disebutkan oleh Maulana Syekh Usamah Al-Azhari di Al-Azhar satu ketika dulu, menyebutkan, kata beliau, kalau seorang boleh menghafal hadis ini, maka insya-Allah hadis-hadis yang lain mudah baginya untuk dia hafal. Itu pernah dibuat pertandingan di Masjid Al-Azhar menghafal hadis Ummu Zara, dan ada seorang pelajar Malaysia kita, Ustaz Fakhrul Razi, tak silap saya, beliau dapat hadiah pada hari tersebut kerana dia hafal hadis ini sehingga selesai. Panjang, kemudian laju pula dibaca dan kemudian diberikan hadiah oleh Maulana Syekh Usamah kerana hafalan beliau tersebut. Maka hadis ini elok dihafalkan kepada anak-anak. Untuk apa? Untuk bahasa. Dan ini menunjukkan sikap Al-Imam Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Karim Ar-Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ayah kepada Al-Imam Ar-Rafi'i, iaitu Sayyidi Abdul Karim Ar-Rafi'i, ketika beliau menyuruh anaknya untuk menghafal hadis ini kerana keindahan bahasanya. Ini memberikan petunjuk besar kepada kita bahawa anak-anak akan terbina akhlak mereka dengan bahasa yang indah. Kalau bahasa disusun dengan baik kepada anak-anak kita, insya-Allah itu antara salah satu bentuk pembentukan akhlak bagi anak-anak tersebut. Nah, orang bila tengok pembentukan anak, akhlak anak-anak, dia hanya pilih sekolah, dia nak tengok sekolah saja. Sekolah mana ataupun akhlak apa yang dipelajari di sekolah tersebut, tanpa diberikan perhatian tentang lughah. Tak beri perhatian tentang lughah. Kerana lughah dan akhlak adalah dua perkara yang perlu diseiringkan ketika mana pembentukan jiwa seorang pelajar tersebut, khususnya bagi sinul murahiqah dibagi. Yang ini kanak-kanak kecil, paling utama bagi mereka adalah akhlak, yang kedua adalah berkait dengan bahasa ataupun pembentukan lughah mereka dengan lisan mereka. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, alimu auladakum ala salasi qisalin, ajarkan anak kamu dengan 3 akhlak, yaitu hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Cintakan nabimu, cintakan ahli keluarga nabimu, dan juga tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quranul Karim atau menghafal Al-Quranul Karim. Karena 3 benda ni, yang pertama berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi ni salah satu bentuk untuk
dibetulkan akhlak seorang murid tersebut. Yang kedua, mencintai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tilawatil Quran, iaitu Quran yang pertama karena dia wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berkait dengan bahasa. Seorang pelajar, anak kecil, ketika permulaan kehidupan pelajarannya adalah dengan Al-Quranul Karim, dan kemudian dibentukkan dia dengan guru yang betul pada lughahnya, maka dia akan menjadi seorang murid yang berjaya pada masa kelak dengan akhlaknya yang luar biasa. Untuk akhlak dengan bentuk bahasa ni sangat penting. Anak muda kita sekarang tak ada lagi jiwa tersebut. Cakap dengan orang ramai, dengan orang yang lebih tua daripada mereka pun tidak lagi disusun bahasa mereka. Apatah lagi selepas mana masuknya sikit bahasa Arab, maka mula ana anta, maka dengan orang lebih tua pun gunakan ana anta juga. Nah, patutnya digunakan dengan bahasa saya. Saya lebih lunak pada bahasa Melayu kita. Karena kalau nak cakap ana anta, cakap Arab daripada awal sampai selesai. Jangan ana atau jangan Arab, anta aja belakang. Tengah-tengah semua Melayu. Bahasa Selama pula tu. Cakap bahasa Arab terus kalau nak ana anta. Jangan cakap ana anta kat tengah-tengah tu ya, Arab sikit. Bagi nampak macam Arab. Nak cakap Arab, cakap pada awal sampai selesai. Baru selesai betul-betul sungguh kata mengaji kalau kata betul cakap Arab. Tapi kalau tak boleh cakap bahasa Arab tadi dengan sempurna, tukar bahasa tu guna dengan saya. Faham? Itu kalau kata di Indonesia ada bahasa yang digunakan untuk orang yang dewasa macam ni, untuk orang yang mulia begini dia punya bahasa dia. Untuk orang yang sama-sama sedara mereka ataupun dengan sebaya dengannya, maka digunakan bahasa yang sesuai dengan standard orang yang sebaya dengan mereka tersebut. Kita tak ada lagi benda tadi, malah digunakan aku. Nah, kalau digunakan orang tua pun digunakan dengan bahasa yang sama, maka ketika itu dia akan jadi tidak harmoni, karena akhlak tadi tidak dibentuk pada sudut bahasa yang terlebih dahulu. Jadi karena itu bila mana Al-Imam Al-Khuzwini, Al-Imam Al-Rafi'i radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa ayahnya yuraghibuni ala hifzi hadzal hadis, dengan makna menyuruh untuk beliau menghafal hadis ini karena likasrati fawaidihi. Likasrati fawaidihi, dan kemudian likasrati wa husni alfadhihi, dan juga baik lafaznya. Karena ini menunjukkan bahasa tadi bahawa lidah kanak-kanak itu kalau dibetulkan pada ketika kecil, maka akan dibetulkan akhlaknya pada ketika mana dia dewasa. Ini penting untuk diberi perhatian oleh para guru, oleh para masyayikh, dan juga oleh orang-orang yang terlibat dengan pembentukan bagi kanak-kanak, khususnya sinul murahiqah, kanak-kanak kecil, untuk mereka dibetulkan dengan bahasa mereka. Dan kemudian sebelah orang isteri ini, ketika satu malam Sayyidatina Aisyah duduk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian memaklumkan kepada Nabi, akan menceritakan kepada Nabi tentang sebelah orang isteri. Maka ketika mana beliau menceritakan, Nabi mendengar satu persatu kisah tersebut. Kita bayangkan kalau kita tengah letih kerja balik, tiba-tiba bini kita nak cerita kat kita satu cerita. Kita cerita esok lah kau letih dah ni. Nabi-Nabi ada sebut macam tu tak kepada isteri Nabi? Tidak sebut macam tu. Dan kita juga kalau isteri kita cerita kita dengan sesuatu, maka biasanya tak payah duk rasa macam wali sangatlah. Kita akan buat biasa saja, ataupun sambil pegang handset, sambil duk tengok WhatsApp isteri tengah duk cerita, yang kita tidak beri perhatian sepenuhnya. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kisah tadi daripada Sayyidatuna Aisyah, maka baginda Rasul memberikan perhatian penuh. Buktinya setelah selesai cerita tadi disebutkan kepada Nabi, maka Nabi menjawab ataupun memberikan komentar, kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in. Kalau begitu wahai Aisyah, aku ini bagi kamu sama seperti Abu Zar' dengan Ummu Zar' lah ya. Maka Nabi Sayyidatina Aisyah menambah dalam riwayat yang lain, tidak ada dalam riwayat Imam Tirmizi. Dalam riwayat yang lain disebutkan kata-kata Sayyidatina Aisyah, bahkan kamu lebih mulia daripada itu wahai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu lebih tinggi lagi akhlakmu daripada itu. Hadis ini disyarahkan oleh para ulama dengan pelbagai bentuk. Ada yang membahaskan pada sudut lughah. Orang yang muyulnya lughah ataupun cenderung hatinya dengan lughah, dengan bahasa, dia akan bahaskan hadis ini pada sudut bahasa. Dan bahasanya luar biasa. Satu orang yang boleh hafal hadis ini, insya-Allah lidahnya akan jadi lembut.
Tak payah, tak dia cuba try tengok. Hafal hadis tengok bahasa dia macam mana, lidah dia akan jadi lembut selepas tu. Tambah kalau baca laju. Dan ni elok dihafalkan kepada pada anak-anak kutab, khususnya anak-anak kecil di kutab, dihafalkan dengan hadis Ummu Zara untuk mereka betulkan dengan bahasa mereka. Saya sendiri di Zawiyah, di pondok saya di Pedu, anak-anak kutab, kami ada dua sistem santri yang dewasa ni macam abang-abang depan ni. Yang kedua sistem kutab untuk kanak-kanak kecil, budak kecil, hafal Quran dan juga hafal matan. Dan hafal matan bagi mereka, yang pertama mereka hafal matan Aqidatul Awam. Dah selesai Aqidatul Awam. Budak-budak kecil daripada umur 3 tahun sampai anak saya yang Muhammad Abu Nur umur 11 tahun. InsyaAllah tahun depan akan mula pengambilan baru, untuk pengambilan yang lebih luas sikit pada kanak-kanak, khususnya di kampung saya itulah, untuk mereka mengaji di kutab. Kutab ni istilah lama dulu di Mesir. Kutab ni istilah lama, macam nak kata macam pasti, nak macam tadika, lebih kurang tapi lebih. Dia lebih kurang tapi lebih. Lebihnya di mana? Lebihnya kerana di kutab mereka akan dididik oleh syekh kutab. Dan syekh kutab tadi, ini disebut oleh para ulama di Mesir. Para guru dulu, kalau kata ibu-ibu kalau hantar anak mereka kepada guru-guru kutab, mereka akan bagi sekali rotan macam orang tua kita dulu. Kemudian dikata kepada guru tersebut, dia kata mawituh, kata dia mawituh wa alayyal kafan, kata dia. Mak kata itu dekat tok guru. Mawituh maksudnya apa dia? Kalau kamu nak pukul sampai mati pun tak apa, saya beli kain kapan dengan bimbang. Itu je, betul tu. Itu zaman dulu. Dia bagi mubalaghah lah. Bukan tu tibai sampai mati semua. Maksudnya kalau kamu nak pukul dia sampai mati disebabkan kerana dia malas belajar dan seumpamanya, mawituh, pukul dia sampai mati, wa alayyal kafan, dan bagi saya beri kain kapan untuk balut badan dia nanti ke anak-anak. Itu dia. Apa tahu tu? Orang dulu mengaji. Orang lah, hebat. Mak ayah pula pergi letak syarat kat tok guru. Jangan buat macam ni kat anak saya, ni. Lepas tu anak jadi mangkuk ayun. Tak arti apa. Bila besar, mula cari balik. Kenapa anak saya jadi macam ni? Kenapa anak saya masalah? Kenapa anak saya biadab? Kenapa anak ni? Dapat pun lebih kurang. Sama yang sama naik dengan anak dia dulu. Anak buat salah, dia yang paling bertahan sekali. Betul tak Pak Long? Tak betul kot orang selama kampung, masjid kampung apa ni, Nurul Huda, Masjid Al-Huda, tak macam tu kan. Dosa buat siqah sangatlah. Lebih kurang mana pula ni zaman jenis, kalau kata anak buat salah, dia bertahan dulu. Anak dia tak salah. Yang salah orang lain. Tak ada istilah kata anak dia kalau kena marah dengan guru di sekolah, maknanya anak dia yang tak betul. Tak, dia salah tok guru dulu. Dia salah guru, ustaz, cikgu dan seumpamanya. Malah lebih berat lagi, buat report polis dan seumpamanya, dan kemudian dipukul guru tadi dan seumpamanya. Ini orang-orang yang tidak akan menjadikan anak-anak mereka anak-anak yang boleh membimbing umat pada masa akan datang. Karena mereka telah menunjukkan akhlak buruk. Dan sikap mereka tadi menjadikan anak-anak mereka melihat begini cara untuk kita bermuamalah dengan guru kepada anak-anak kita nanti. Kita kena buat macam ni balik. Dan akhirnya anak dia akan jadi rosak dan kemudian tidak jadi apa. Jadi kerana tu ibu ayah semua kena ambil berat tentang masalah tu. Kena ambil balik dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Tamam. Yang disebut oleh Nabi, yang ditunjukkan oleh baginda Rasul tu semua dah sempurna dah sebenarnya. Itu orang duk bincang lah ni kan. Kalau di sekolah, pengajian seks di sekolah. Nak kena mengaji cara macam mana untuk mengelakkan daripada kena penyakit, daripada ada diajak ke dalam kitab fiqh macam tu. Tak diajak dalam kitab fiqh macam tu. Dalam kitab-kitab pengajian Islam kita tidak diajar bentuk macam tu. Cara macam mana untuk melakukan secara selamat. Yang tu nak suruh budak tu buat benda tak elok lagi lepas tu. Padahal dalam Islam telah diajak dah pada permulaan. Apa dia yang diajak pada ketika kalau kita mengaji kitab fiqh? Alamatul buluh. Alamat baligh ada berapa? Ada 3. Kan? Sama ada keluar haid bagi perempuan ataupun cukup umur 9 tahun. Kan? Baligh cukup keluar air mani. Keluar air mani ketika anak tadi berumur 9 tahun. Qamariyah, tahdidiyah ataupun takribiyah, mengikut laki dan perempuan.
Kalau perempuan pula keluar haid ketika umur 9 tahun, qamariyah, taqribiyah. Dan kemudian kalau tidak ada dua tanda tadi, maka cukup umur 15 tahun. Qamariyah, tahdidiyah. Jadi cukup umur 15 tahun tu maksudnya tanda baligh. Dan tahu bila baligh apa yang perlu dilakukan bagi murid tadi, ada bagi anak tersebut ditaklifkan dia dengan tanggungjawab. Kemudian apa dia lagi? Diajar pula aurat lelaki dan perempuan. Benda apa boleh tengok, benda apa tak boleh tengok. Mana yang boleh kita sentuh, perempuan mana kita boleh sentuh, lelaki mana kita boleh sentuh, mana yang kita boleh sentuh ataupun yang tak boleh kita sentuh. Mana yang mahram kita, yang mana bukan mahram kita. Bila sebut aurat tadi, saya dah tahu dah, mengaji dah bahagian yang perlu bagi seorang tadi mengetahui hak ketika dia bermuamalah dengan seseorang. Tanpa perlu masuk kepada yang yang seperti dibincangkan oleh orang-orang sekarang dalam sistem pendidikan mereka. Konon-konon kata itu adalah untuk mendidik anak-anak tadi untuk jadi lebih tahu mana yang elok, mana yang tidak elok. Pada dalam Islam dah hajak dah semua benda tu. Dah disebutkan dah tentang akhlak tadi secara terperinci. Ada kitab dikulis oleh ulama, Ahkamul Jima' dan seumpamanya, itu bukan untuk budak-budak. Hukum hakam persetubuhan dan seumpamanya itu bukan untuk budak-budak lagi. Yang tu dah peringkat setelah orang tadi berkahwin. Kalau di pondok pun kalau baca tengah-tengah malam, anak murid yang dekat-dekat nak kahwin dah baru baca. Bila kata tak boleh baca lah ni. Lah ni kalau baca kitab jenis tu, handset duduk ada di tangan ni, tak kira nak tengok contoh dia pula lagi. Macam mana contoh dia tadi yang baca dalam kitab tu? Macam. Jadi orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kata kita mengikuti sungguh dengan sistem tadi, insya-Allah akan berjaya dengan sistem tersebut. Jadi kutak dibuat tadi untuk apa? Untuk anak-anak tadi hafal Quran dengan hafal matan. Hafal matan saya mulakan dulu dengan Aqidatul Awam. Sekarang Tuhfatul Atfal untuk tajwid. Kemudian selesai dua kitab ni, mereka akan hafal Burdah Al-Imam Al-Busiri. Burdah Imam Busiri, kenapa dihafal Burdah Imam Busiri? Ini saya ambil daripada sistem yang telah ditunjukkan oleh para masyayikh di Nigeria. Mana Burdah adalah untuk pembetulan bagi lidah, lisan, dan juga ada hub dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burdah berkait dengan lisan, berkait dengan lidah, dan juga berkait dengan lurah. Dan yang kedua berkait dengan hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua benda tadi menyebabkan kita pilih untuk dihafalkan Burdah Al-Imam Al-Busiri. Dan satu lagi, kalau boleh ditambah kepada para murid kutab dengan hafalan bagi matan Ummu Zara, maka ahsan, dan itu lebih baik. Kerana ini adalah apa yang ditunjukkan oleh para ulama kita yang terdahulu, kalau diamalkan insya-Allah punya kesan besar dalam hidup seorang murid tersebut, insya-Allah. Lepas tu kita bila dengar ulama ni buat macam ni, kalau kita terapkan kepada anak-anak kita, insya-Allah akan diberikan kepada mereka dengan kebaikan. Kenapa? Kerana sistem tadi telah dijalankan dan buktinya telah dilihat mereka telah menjadi orang-orang yang berguna kepada umat setelah itu. Kita nampak hafal hadis saja. Hadis Ummu Zara dengan bahasa saja, apa kaitan dengan pembentukan akhlak dan juga peribadinya? Tak, dia akan jadi suatu yang luar biasa, kerana yang pertama berkait dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua berkait dengan apa yang disebut sebagai akhlak dengan bentuk pembentukan lisan. Jadi kalau kata ada dua ni, maka hadis ni antara salah satu daripada sistem yang digunakan oleh orang dulu bagaimana untuk pembentukan jiwa peribadi anak-anak pada ketika tersebut. Tamam. Kemudian baik, kita baca hadis ni, kerana dalam hadis ni ada beberapa ulama orang panggil ada sebelah orang isteri, dan dibahagi pula sebelah orang tadi, ada yang bahagian mencela dan ada bahagian yang memuji. Bukan semua isteri tadi ni cela suami dia. Ada sebahagian mencela, ada sebahagian lagi memuji suami mereka. Bahagian yang mencela ada lebih kurang 6 orang, dan yang memuji ada 5 orang dalam sebahagian riwayat. Cuma saya mengarang kitab ini, Husnu As-Sun'i ini, fi tarjizi hadis Ummi Zar'i, ini ketika dalam perjalanan balik daripada Negeri Sembilan.
dalam kereta api. Ni. Dalam kereta api saya karang kitab ni. Saya karang ni yang syair ni. Yang syair ni saya karang dalam kereta api. Kira perjalanan daripada Kuala Lumpur balik ke Kedah, dan sampai di stesen Al-Ustaz, selesailah syair ni saya karang. Dan dalam kitab saya yang satu lagi, dalam Syamil fi Khulasati Syama'il, satu kitab lagi yang saya karang, iaitu berkait dengan Syama'il Nabi SAW, saya tulis satu bait saja, iaitu bait yang ke-55. Hadis Ummu Zaraq hendaklah dibaca, bukti adab Nabi dengan isterinya. Ini bab berkait dengan kekeluargaan dengan Nabi SAW, dengan para isterinya. Maka saya pesan dalam tu, hadis Ummu Zaraq hendaklah dibaca. Kena baca hadis Ummu Zaraq, bukti adab Nabi dengan isterinya. Dan kemudian alhamdulillah siap kitab ini bagi mensyarahkan ataupun menjelaskan kembali tentang hadis Ummu Zaraq, juga dalam bentuk syair, dalam bentuk bahar rajas. Sebab itu dinamakan dengan tarjiz, fi tarjizi hadis Ummi Zaraq. Sebelum saya baca hadis tersebut, maka saya sebutkan juga ada sebahagian ulama yang menulis matan kitab ini dengan bentuk syair. Antaranya Al-Imam Al-Allamah Muhammad Habibullah Jakni Shanqiti atau Shinqiti radhiyallahu taala anhu dalam nazamnya, yang mana beliau menyebutkan dalam Zadil Muslim, wa qad asyartu ila ma wasafat bihi kullu wahidatin zawjaha ala sabilil ijazi liyu'lama min zimamihinna, minta maaf, liyu'lama man zammaman azwajahunna minhunna wa man madahnahum biqawli. Maka dia sebutkan ada berapa bait, lebih kurang dalam 11 bait saja. Dia sebut lebih kurang 11 bait, 11 bait pun lebih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
15, 16, 17, 18. 18 bait. 18 bait pada muka surat yang ke-29 dan 28. Dalam kitab yang saya karang. Dalam 18 bait dia karang. Jadi saya tambah lagi jadi 39 bait. Dan ada sebahagian yang saya tidak bersetuju dengan beliau, dengan sebahagian pandangan beliau, kerana ada satu bab ataupun satu isteri ini yang beliau menyebutkan kata ini mencela. Maka sebenarnya ada dua pandangan. Boleh jadi dua selampang dua mata, boleh jadi mencela, boleh jadi memuji pada masa yang sama. Tapi beliau meletakkan dengan satu pandangan sahaja. Maka saya berbeza sedikit dengan beliau dengan masalah tersebut. Nah, tapi syair beliau inilah dijadikan sebagai titik tolak utama kepada saya mengarang kitab tersebut. Tengok disebut apa? Min ajabin nadiratun nisa'i fi wasfi azwajin bil istiqsa'i. Ini saya suruh Zahid itu bubuh baris, dia tak bubuh baris ini. Fi qiratil fatati, suruh baca balik boleh kot ni? Zahid. Fi qiratil fatati ummi zar'i man zukirat fi qawli hilfi syar'i. Kata beliau, min ajabin nadiratun nisa'i, di antara perkara yang ajaib, nah, yang ditunjukkan oleh wanita-wanita yang luar biasa, fi wasfi azwajin bil istiqsa'i, pada mensifatkan suami-suami mereka dengan secara terperinci. Fi qiratil fatati ummi zar'i, dan pada hadis yang berkait dengan pemudi ataupun seorang wanita yang terbaik daripada cerita hadis tersebut, iaitu Ummu Zara, man zukirat fi qawli hilfi syar'i, yang disebutkan fi qawli hilfi syar'i. Hilfi syar'i yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu disebutkan pada ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi akmalus salati wa ala azwajihi wa alihi ulil ula. Kemudian dia masukkan terus cerita satu-satu isteri-isteri yang 11 orang tadi bersambung, cerita berkenaan dengan apa yang disebutkan tentang hadis Ummu Zara. Baik, kita baca hadis tadi. Sebelum saya baca, saya tengok dulu faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, fi kalami ummi zar'in min al-fasahati wal balaghati ma la mazida alayhi, fa innahu ma'a kasrati fusulihi wa qillati fudulihi mukhtarul kalimati wadihus simati
nayyirul qasamati qad qadarat alfazuhu qadra ma'anihi wa qarrarat qawa'iduhu wa shayyadat mabanihi wa ja'alat li ba'dihi fil balaghati mawdi'a wa awda'athu min al badi'i bid'a wa idza lamahta kalam at-tasi'ah sahibata al-'imad wan nijat alfaytaha li afanin al-balaghati jami'ah fala shay'a amlasu min kalamiha wala arbatu min nizamiha wala atba'u min syaj'iha wala aghrabu min tab'iha wa ka'annama fiqaruha mufraghatan fi qalibin wahidin wa mahdhuwatin ala misalin wahidin wa idza i'tabarat kalamul ula wajadathu ma'a sidqi tashbihi wa siqalati wujuhihi qad jama'a min husnil kalami anwa'a wa kashafa an mahyal balaghati qana'a aw qina'a bal kulluhunna hisanul asja' muttafiqatut tiba' gharibatul ibda'. Jadi kalau dibaca dalam kalam Imam Qadhi Iyad rahimahullah pada mensifatkan hadis ini, maka kata beliau pada ucapan Ummu Zara' dalam hadis fasahah dan dalam hadis Ummu Zara' ni terdapat padanya fasahah, balaghah yang mala mazida alaihi, tidak ada yang melebihi daripada apa yang diucapkan oleh mereka ini. Fa innahu ma'a kasrati fusulihi wa qillati fudulihi mukhtarul kalimat, kata. Iaitu walaupun dia mempunyai banyak fasalnya, pecahan-pecahannya banyak, tetapi pemilihan kalimah yang digunakan oleh isteri-isteri tersebut luar biasa. Dan kemudian dipuji lagi dengan wadihus simat, jelas dia punya akhlak dan juga bentuk peribadi orang-orang suami-suami yang mereka ceritakan. Nayyirul qasamat, dan juga pembahagian yang mereka letakkan tadi jelas dan juga terang, dan diletakkan lafaznya dengan qadar makna bagi lafaz tersebut, dan diletakkan dengan qawaid wa syayyadat mabanihi wa ja'alat li ba'dihi fil balaghati mawdi'an wa awda'athu min al badi'i bid'ah. Maksud kalau dibaca, kalau al-imam Qadhi Iyad mengatakan bahawa qarrarat qawaiduhu, dia letakkan dengan kaedahnya yang luar, dengan kaedahnya yang tetap, dan kemudian dijadikan sebahagiannya dengan balaghah pada sebahagian tempatnya, dan diletakkan pula dengan badi', dengan tempat yang diletakkan dengan ucapan yang luar biasa dengan badi'nya. Jadi kalau dilihat pada kalam perempuan yang ke-9 menceritakan tentang suami dia, maka ketika itu kita akan melihat bagaimana balaghah yang digunakan oleh suami tersebut dengan luar biasa. Baik, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Matnu hadisi Ummi Zar'in, matan hadis Ummu Zara' ni dengan beserta dengan terjemahannya. Ini terjemahan daripada Zahid, salah seorang santri Zawiyah Nasriyah ni. Beliau yang terjemahkan matan ni, dan saya masukkan dalam kitab ni sekali sebagai menyempurnakan faedah bagi kitab ini. Qala Muhammad bin Isa At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu, qala haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwah bin Zubair an akhihi Abdullah bin Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Kita azan dulu kan macam mana? Azan. Tuh ya? Mana tu? Ustaz. Azan dulu, azan.
أشهد أن لا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kita baca hadis ini. Qala Muhammad bin Isa At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwah ibn Zubair an akhihi Abdullah bin Urwah an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha qala. Di sini dalam sanad dia ni ada sedikit keistimewaan. Kalau dalam sanad ini terdapat yang pertama riwayat daripada 3 orang tabi'in daripada satu sama lain. 3 orang tabi'in tu siapa dia? Yang pertama Sayyidina Hisham, yang kedua Sayyidina Abdullah, dan yang kedua Sayyidina Urwah. Dan ini juga riwayat daripada akhi an abihi an qalatih, daripada saudaranya kepada saudaranya, daripada saudara diambil daripada saudara, diambil daripada ayahnya, dan diambil daripada ibu saudaranya, iaitu Sayyidatuna Aisyah. Hisham an Ibnu Urwah ibn Zubair adalah adik-beradik dengan Abdullah bin Urwah. Dia pada 2 beradik. Jadi ini abang ataupun adik ambil dengan abang, kemudian abang ambil dengan ayah. Ayahnya Sayyidina Urwah. Sayyidina Urwah pula adalah anak saudara kepada Sayyidatina Aisyah, mengambil pula dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tamam. Ini antara lataif isnad dalam kitab ini, ataupun faedah sanad dalam kitab ini. Qala, kata beliau, jalasat 11 imra'atan
fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Maksudnya telah duduk berkumpul 11 orang wanita, yakni dari Yaman. Satu pandangan lagi daripada Makkah katanya. Ini mengikut kepada perbezaan pada sanad. Lalu mereka membuat perjanjian dan ikatan antara satu sama lain agar masing-masing mereka menceritakan tentang keadaan para suami mereka agar masing-masing mereka menceritakan tentang keadaan para suami mereka satu pun boleh. Tanpa menyembunyikan satu pun, tertinggal. Tu heran, satu pun tanpa menyembunyikan kisah tersebut suatu pun. Tambah harus jatuh. Baik. Maka masuk cerita yang pertama. Tanpa menyembunyikan. Yang ini tentang keadaan para suami mereka tanpa menyembunyikan satu pun. Tanpa menyembunyikan satu pun. Jadi kena semua ni, kena berjanji dah. Sebelah orang ni pakat janji. Ni cerita siapa ni? Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah sebelum tidur cerita dekat Nabi. Bagi tahu kata, "Ya Rasulullah, nak dengar satu cerita tentang sebelah orang isteri yang berjanji ke semuanya untuk tidak menyembunyikan sedikit pun daripada akhlak suami mereka." Maka Nabi mendengar daripada awal sampai selesai. Daripada janji ni, maka isteri pertama ni cerita. Ada ulama yang sebutkan nama isteri-isteri ni, tapi dalam riwayat Imam Tirmizi tidak disebutkan nama, karena berlaku khilaf yang banyak tentang siapakah perempuan sebelah orang ni. Berlaku khilaf yang panjang. Jadi sebahagian ulama menyebutkan dan sebahagian lagi tidak menyebutkan nama orang yang menyebutkan ni. Jadi dia bersebut faqalatil ula. Telah menyebut suami isteri yang pertama. Apa dia katanya? Zauji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Maksudnya, suamiku umpama daging unta yang kurus semampai, berada di atas gunung yang sukar dicapai, tidak mudah pendakian, tidak gemuk untuk diturunkan. Ini dia sikap suami dia yang pertama. Yang ni esok baru syarah di ihram, dekat Darul Akhyar. Darul Akhyar ni. Kan? Kat sana baru kita syarah esok. Hari ni baca hadis saja. Jadi tengok punya bahasa dia. Zauji lahmu jamalin ghassin ala jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Suamiku umpama daging unta yang kurus semampai. Kurus semampai ni macam kurus langsing, tinggi. Orang kalau tinggi, kurus, tinggi melayut sangat dan kurus, dari kecil, mata bulat-bulat merah tu, dalil bodoh, faham? Kalau jumpa orang macam tu kena hati-hati. Yang pertama, payah sembang. Yang kedua, pemarah, panah barang. Orang macam ni biasanya panah barang. Dan jangan duk sembang banyak dengan dia, sebab otak tak boleh nak sentai elok. Biasanya macam tu, faham? Ni orang panggil ilmu apa ni? I'rab orang. Ni kalau kita tengok, kita tahu dah macam mana nak muamalah orang macam ni. Kemudian kata apa lagi? Dagingnya la sahlun fayurtaqa. Ni nanti esok kita akan syarah. Dalam ni ada laf wan nashru musyawwash. Ada berlaku tidak dengan susunan yang seperti dalam ilmu balaghah. Maksudnya la sahlun fayurtaqa ni, ini sifat kepada gunung, nak disebut kepada gunung. Wala saminun fayuntaqal ni sifat nak disebutkan kepada unta tersebut. Baik, apa makna dia? Daging suami saya ni macam daging unta yang kurus, dan kemudian duduk di atas gunung yang tinggi, kemudian tidak senang untuk dibawa turun, dan kalau bawa turun pun tak ada faedah apa. Ini kira bahasa dia, kita nak kata dia telah mencela suaminya dengan maksud yang sangat halus. Esok kita akan tengok apa makna bagi setiap ucapan tersebut. Qalatis saniyah, ada ulama antaranya Al-Imam Sayyidi Ali Wafa radhiyallahu taala anhu mensyarahkan hadis ini dalam bentuk tasawuf. Sayyidi Ali Wafa mensyarahkan hadis ini dalam bentuk kesufian dalam kitab beliau. Antara kitab ni antara yang
yang panggil apa? Yang luar biasa, iaitu talwih sahibi syar'i bima fi hadisi ummi zar'i. Dalam ni ada, dia syarahkan dengan lisan ahli sufi. Luar biasa syarahannya. Disebutkan sebelah ini dengan sebelah peringkat nafsu. Kalau kita mengaji, nafsu ada 7 peringkat. Beliau pecahkan kepada sebelah. Ada nafsu dipanggil nafsu mustakbarah. Dan seumpamanya nafsu-nafsu tadi, dan sebenarnya masuk juga dengan nafsu-nafsu itu, sebenarnya masuk dalam salah satu daripada nafsu yang 7 tu. Dia pecahkan sahaja nafsu tersebut. Dan bagaimana untuk menyelesaikan nafsu tadi, sebenarnya dah disebut dalam hadis ni. Batu hadis Nabi ini luar biasa. Bukan hanya sebut dengan bahasa lisan sahaja, tapi dengan makna yang maknawi, dengan makna. Kalau dibaca dalam hadis ini saja dah selesai dah untuk masalah orang yang begini bagaimana nak diselesaikan. Akhlaknya macam mana nak diselesaikan. Ni orang yang akhlaknya seperti unta kurus di atas gunung yang tinggi, nak bawa turun pun tak ada faedah, kalau naik pun susah nak pergi ambil. Ni semua dah diselesaikan dalam ilmu tasawuf untuk menyelesaikan orang yang akhlaknya sedemikian. Kita kalau baca balik dalam kitab ni, sebelah orang isteri cerita ni, kadang-kadang salah satu daripada sifat yang disebut dalam ni ada dekat kita. Tengok balik. Lepas tu ni boleh masuk juga dalam perbahasan psikologi. Macam mana nak selesaikan masalah suami isteri yang suaminya pemarah dan seumpamanya, bagaimana diselesaikan. Qalatis saniyah. Ni abang juga orang dulu, mereka kumpul nak sembang pasal suami mereka pun guna bahasa yang luar biasa, tidak terus terang. Macam orang zaman lah, semua benda nak cerita dalam Facebook, cerai ke tak cerai ke cerita semua. Lepas tu yang hebat lagi mempertahankan. Itu hebat lah. Yang tolong pertahan tu. Dia kata, yalah senanglah kita cakap. Kalau kata orang tu dia tak tulis, kita dah duk hentam dia. Dia kalau dia tak tulis, nanti orang tak tahu apa dia kisah sebenar dalam hidup dia. Padahal kita tak kenal pun orang tu. Awak terkenal sangat ke dia seluruh dunia hak palung tu? Tak kenal pun. Tapi dia memperkenalkan diri dia pada waktu tersebut, kemudian orang kenal. Lepas tu orang tahu kisah dia. Ini bahaya apa ni, zaman viral apa semua benda ni. Baik, qalatis saniyah, perempuan kedua pula, isteri kedua pula cerita. Dia pun ni bukan isteri sebelah orang, isteri bini suami seorang, tak. Ni sebelah orang isteri, sebelah orang suami lah. Pakat cerita suami masing-masing. Dan munasabah juga Rasulullah ada sebelah orang isteri. Tamam? Tapi sebelah orang isteri Nabi tidak seorang pun cerita macam ni tentang Nabi SAW. Kesemuanya mengiktiraf bahawa Nabi adalah Nabi di dalam dan di luar rumah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang luar biasa. Sebelah orang isteri ni juga bahasa yang kita nak sebut, Allahu a'lam. Mungkin Sayyidah Aisyah nak maklumkan, kata, wahai Rasulullah, sebelah orang isterimu tidak macam mereka ni. Sebelah orang isterimu tidak macam mereka ni. Kerana mereka ni semua menceritakan tentang suami mereka dengan akhlak dan perangai yang berbeza-beza. Tapi kami sebelah orang isteri Nabi SAW tidak seorang pun menceritakan yang buruk, malah semuanya mengiktiraf bahawa Nabi adalah yang terbaik. Tidak ada yang boleh menandingi Nabi kita Muhammad SAW. Kata isteri yang kedua, Zawji la abussu khabarah inni aqafu alla azarah in azkurhu azkuru ujarah wa bujarah. Kalau baca jangan berbaris di belakang, baca dengan waqaf. Ini para masyayikh kami di khususnya Maulana Syekh Ali Saleh hafizahullah, kata beliau kalau nak baca, nak bagi sedap dia punya naram belakang dia, baca dengan waqaf di belakang. Zawji la abussu khabarah, dengan zawji la abussu qabarahu inni aqafu alla azarahu la azarah in azkurhu azkur ujarah wa bujarah. Macamnya tu. Maksudnya, suamiku tak mampu ku ceritakan. Sungguh aku bimbang tak terselesaikan. Jika aku ceritakan, pekung di dadanya terbukakan. Jadi ni kalau kata dia cerita, habis semua terbuka habis. Kan tadi dah janji, kata nak cerita, ni tak mau cerita pula. Kata zawji la abussu khabarah, tadi dah janji dah, ta'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna syai'an min azwajihinna, min akhbari azwajihinna. Kan semua pakat janji tak mau sembunyi.
Tiba-tiba laki bini yang kedua ni kata, la abussu qabarah, saya tak mampu, tak boleh nak ceritakan, kata dia. Sebenarnya dia dah ceritakan dah. Tu dalil kata balaghah. Ni orang yang bahasa dia ringkas tapi padat. Jadi orang lain tak komplain seorang pun, tak ada seorang pun kata, kan dah janji tak mau kena cerita, ni awak tak cerita. Tak, sebenarnya dia dah cerita dah pun, memang laki dia teruk. Sebab dia sebut apa dia? Inni akhafu alla azarah, sungguh aku bimbang tak terselesaikan. In azkuruhu azkuru ujarah wa bujarah, jika aku ceritakan pekung di dadanya terbukakan. Tamam. Jadi apa ni terjemahan ni, terjemahan orang panggil terjemahan dengan makna. Tak terjemahan sesuatu, tapi terjemahan dengan makna. Tapi terjemahan dengan makna juga diperlukan, penting. Kenapa? Karena kadang kita tidak faham dengan bahasa zaman dulu. Bahasa Melayu kita ada, iaitu kalau diceritakan pekung di dada dibuka. Maksud pekung di dada, ay azkur ujarah wa bujarah, ada bahasa dia, pekung di dada dibuka. Tamam. Qalatis salisah, dan yang ketiga pula cerita. Zaujil asyannaq in antiq utallaq wa in askut muallaq. Tu saya kata bahasa dia tinggi. Kalau kata kita hafal hak ni memang lidah kita akan jadi tersusut. Maksudnya suamiku kurus dan tinggi berlebihan. Zauji asyannaq. Asyannaq maksudnya dia kurus, tinggi pula. Hak ni kata dalil kepada ghabawah, kebodohan, dan yang kedua apa ni, dalil kepada pemarah. In antiq utallaq, jika aku ceritakan aku diceraikan. Wa in askut muallaq, dan jika aku diamkan tak bertali aku digantungkan. Qalatir rabi'ah, zauji kalaili tihamah, la harrun wala kharrun wala maqafata wala sa'amah. Maksudnya suamiku seperti malam di Tihamah, tak terlalu memanaskan dan tak terlalu menyejukkan, tiada takut dan gelisah, juga tiada kebosanan. Ini dia menceritakan tentang hal keadaan di Tihamah, iaitu tidak menakutkan, duduk di situ aman, tentram. Macam itulah dengan suami saya. Ini suami isteri yang ketiga ni, yang keempat ni memuji. 3 orang isteri dah keji suami dia, yang keempat memuji. Yang kelima, qalatil khamisah, zauji inna zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wa la yus'alu amma ahid. Yang kelima kata, suamiku umpama harimau bintang, tak masuknya, tika masuknya, umpama singa tika keluarnya, jangan ditanya apa yang telah dijanjikannya. Kata Syekh Jakni Shinqiti rahimahullahu ta'ala dalam syair beliau, beliau menyebut suami isteri yang kelima, man madhat min man qad fahid wa laysa yus'alu 'anil ladhi ahid. Dia puji, dia kata di sini ada pujian. Dia kata suami isteri yang kelima ni kata dia hanya memuji suami dia. Tapi ada pandangan satu lagi kata sebenarnya boleh jadi serampang 2 mata. Dia bukan hanya memuji, juga boleh jadi mengeji suaminya. Tamam? Boleh jadi. Qalatis sadisah, yang keenam, zauji in akala laffa wa in shariba ishtaffa wa in ittaja'al taffa wa la yulijul kaffa liya'lamal bassa. Maksudnya suamiku tika makan berbagai hidangannya, tika minum tak disia-siakannya, tidak disisakannya, tak disisakannya, dan tika baring yakni tidur bersendirian selimutnya, tak memasukkan tangan ke bawah pakaianku untuk mengetahui penyakitku olehnya. Jadi dia puji ke dia keji ni? Kalau ikut Jakni Shinqiti, kata dia ini adalah mengeji suaminya. Tapi sebenarnya dalam pandangan yang disebut juga oleh ulama, hakikatnya dia juga memuji pada ketika tersebut. Ya, dia tak semestinya dia mengeji, tetapi boleh jadi dia memuji suaminya pada ketika itu. Sebab apa? Esok insya-Allah. Qalatis sabi'ah, isteri yang ketujuh, zauji ayaya au ghayaya tabaqa kullu da'in lahu da' syajjaki au fallaki au jama'a kullal laki. Maksudnya suamiku si gagap yang bodoh, tak mampu menyelesaikan apa urusannya. Semua penyakit manusia ada padanya. Dia akan melukakan kepalamu
atau mematahkan anggotamu, atau kedua-duanya sekali dihadiahkan padamu. Dua-dua sekali buat. Ini suami yang ke-7. Zauji ayaya ay ghayaya tabaqa. Dahlah apa ni, gagak bodoh pula. Kullu da'in lahu da'. Semua penyakit ada, dia ada penyakit tu. Tu dia. Yang ni memang keji sungguh lah ni. Ni tak ada puji lah, tak ada syak lagi. Yang ni terus terang ni, ini hak yang ke-7 ni. Sama ada dia akan melukakan kepalamu, au fallaki, ataupun dia akan patahkan anggotamu, au jama'a kullal laki, atau dia gabung dua-dua sekali. Pecah kepala, patah kaki tangan. Ini perangai suami yang ke-7. Suami yang ke-8, zaujil massu arnab warrihu rihu zarnab. Suamiku sentuhannya sentuhan arnab dan bauannya bauan pohon zarnab. Ini adalah salah satu bentuk daripada bahasa seksual. Dia nak sebutkan kata suami dia ni adalah kuat bersetubuh dengannya. Karena arnab antara binatang yang kuat bersetubuh. Betul ya, Alif? Saya pernah sekali nak beli beg. Beg tu ada gelambang kepala arnab tu. Playboy tu. Dekat kedai di Ustaz. Emang center sajalah pipi tengok beg tu lawa. Tapi tak tengok tak lambang tu. Saya pun pilah nak ambil beg tu. Dia nak ambil. Ni anak murid saya ni, Muaddib Alif ni, dia pun mai. Dia kata, tak boleh ni. Tak boleh ni. Ni bahaya dia kata ni. Saya kata kenapa? Dia kata ni lambang kepala arnab ni. Awak yang lambang kepala arnab apa masalahnya? Dia kata ni lambang kepada seks. Maksudnya Playboy tu, lambang Playboy tu lambang seks sebenarnya. Bang Puak duk jual baju bandar ada apa lambang tu? Ada no? Lah tu laku no. Tu dia. Kacau. Lambang tu lambang yang tidak elok sebenarnya. Sebab tu lambang kepada bentuk yang tidak elok. Karena arnab ni digambarkan dengan perkara tersebut. Arnab ni disifatkan dia dengan kasratul jima'. Banyak jima'. Memang banyak arnab memang macam tu. Kalau siapa bela arnab dia tahu. Memang kuat jima'. Jadi dia sebut ni massu arnab. Jadi dua makna. Yang pertama, lembut sentuhan suamiku ni sangat lembut. Maksudnya mententeramkan, romantik lah. Yang kedua dengan makna kedua tadi. Tapi dia tak guna bahasa. Tengok orang dulu guna bahasa macam mana. Bahasa mereka nak ta'bir tentang isu tentang masalah hubungan suami isteri dan sebagainya, digunakan dengan bahasa yang lemah lembut dan bahasa kiasan yang luar biasa. Tak macam orang lah kalau cakap dia tak faham. Cakap bahasa kiasan tak faham dia. Dia nak kena betul, straight to the point. Dia kena baca cakap straight, baru dia faham. Orang tua-tua kita dulu kalau bercakap penuh dengan kiasan. Perli dia pun perli kalau pedih, lagi pedih sebenarnya kias ni daripada kata terus. Kata terus dia tak pedih. Dia luka terus. Dia terkoyak sampai terkeluar jantung-jantung. Itu bukan luka ni. Hak ni orang dulu dia nak bagi luka sikit lah, cuk, dia bagi luka tu. Dia guna bahasa kias. Dia nak kata ke orang tu. Zauji massu arnab warrihu rihu zarnab. Dan bauannya bauan pohon zarnab. Bau zarnab ni baunya wangi. Nak kata suami saya ni suka berwangi-wangi. Maksudnya kepada masalah yang dalam bilik tadi lah kita sebut tu. Khalatit tasi'ah, yang ke-9. Zauji rafi'ul iman, azimur ramad, tawilun nijat, qaribul baiti minan nar. Suamiku tinggi tiang seri rumahnya, tebal debunya, panjang sarung pedangnya, dekat rumahnya dengan perkumpul pemuka kaumnya. Maksudnya rumahnya lebih dekat dengan nadi, iaitu kelab dia. Tempat untuk berkumpul dengan orang-orang pemimpin pada waktu tu. Zaman lah ni lebih kurang markah parti itulah. Rumah dekat dengan tempat itulah. Untuk nak bincang tentang isu dan seumpamanya di tempat tersebut. Ini semua bahasa dalam balaghah ni. Rafi'ul imad, tinggi tiang seri rumahnya, azimur ramad, tebal debunya. Apa maksud tebal debu? Dalam bahasa balaghah, maksudnya orang yang pemurah, selalu masak. Dan disebutkan dengan selalu masak. Sebab apa? Sebab tebal debu. Debu rumah tu banyak. Kes selalu duk masak. Zaman dulu zaman pakai debu. Zaman lah pakai minyak tonggeh. Kalau kita nak buat contoh pun jadi tak apa nak sedap lagi lah. Banyak tonggehnya.
Ni buka kedai makan ke apa kan. Nak ni terbaik debu dengan makna ni orang yang jamu makan orang. Kalau orang perempuan dalam bahasa Balagah disebut naimatud duha, dipanggil. Yang suka tidur waktu duha. Apa makna naimatud duha? Maknanya perempuan ni perempuan yang dilayan orang kaya. Bangkit tidur pun waktu duha. Kalau kata dia nak kena layan suami dia, dia kena bangkit awal, nak kena masak, nak kena apa semua. Tapi tak, dia dilayan. Ada pelayan di rumah. Maka dia bangkit waktu duha. Makanan semua disiapkan, dipanggil naimatud duha. Nak beritahu kata perempuan ni perempuan yang kaya. Tawilun nijat, panjang sarung pedang, maksud dia apa dia? Ni panglima. Qaribul baiti minan nas. Ni maksudnya ni panglima dan juga pemimpin. Tuan-tuan cuba tengok. Satu-satu isteri yang diceritakan ni masing-masing ada akhlaknya masing-masing. Ada yang tengok suaminya pada sudut akhlak. Ada yang tengok suaminya pada sudut perhatian. Ada yang tengok suaminya pada sudut hubungan kekeluargaan dalam rumah, dalam bilik itu. Hak tu yang dia tengok. Perempuan macam tu. Ada isteri yang memang dia duk tumpu hak tu saja. Sebab tu dia boleh bercerai dengan lelaki dia kerana masalah tu. Betul? Ada sungguh macam tu. Dan ada yang dia tak penting yang tu. Yang penting bagi dia layanan suami dia kepada dia. Macam mana layanan suami dia? Dia tengok suami dia sayang ke dia ke tak. Tiap-tiap hari duk tanya tu, abang sayang tak kat saya? Tadi ya baru pergi beli makan. Kalau tak sayang biar mampus pergi tepi jalan tu lah. Nak pergi bagi makan, beli baju, beli apa semua boleh bawa. Orang lelaki dia tak semua pandai cakap dengan bahasa I love you. Nah, kalau I love you tiap-tiap hari sangat, dia akan basi. Faham? Dia macam kita minta maaf banyak-banyak kali sangat pun akan jadi basi. Macam tu juga duk cinta tiap-tiap hari pun basi juga. Sebab tu disebut oleh orang Melayu kali. Orang Melayu kata apa? Sayangkan isteri, tinggal-tinggalkan. Sayangkan anak, tangan-tangankan. Jadi maknanya apa dia? Kadang-kadang kena juga berpisah saat. Jangan duduk sangat selalu, dia habis dia punya manis dia. Sekali-sekala dia kena juga keluar saat, pisah saat dengan isteri. Bila balik tu baru dia mai balik dia punya suasana tadi. Suasana. Dia buat rasa-rasa dia kata. Jadi ada yang macam tu, ada yang jenis melihat kepada peribadi akhlak suami. Ada yang melihat kepada macam mana bentuk suami dia bercakap dengan dia. Ada yang tengok pada sudut tubuh badan suami dia, wangi ke tak wangi, hubungan badan dengan suami dia cukup lengkap ataupun tidak lengkap. Hak tu yang diperhatikan. Ada yang macam tu. Tamam. Dan ada yang melihat pada sudut kepimpinan. Dia tak tengok lain, dia tengok suami dia ni pemimpin. Rafi'ul imad, tawilun nijat, azimur ramad, qaribul bait minan nat. Jadi hak tu dia tengok tu. Dia perhati yang tu. Dia perhati tentang kepimpinan suami dia. Yang ke-9, yang ke-10 apa dia? Qalatil ashirah zauji malikun wa ma malikun khairun min zalik. Ni lagi sekat hak 10 ni. Hak 10 ni hak lain semua lekeh, dia paling hebat. Dia jadi tu. Dia kalau orang perempuan, kalau dia sembang dengan orang, dia tak pernah jatuh. Dia akan betul semua. Dan hak ni 10 ni. Hang duk cerita tadi suami hang macam ni, jadi zauji malik. Suami saya raja. Ataupun nama dia Malik. Apakah itu raja, apakah itu Malik? Malikun khairu min zalik. Raja lebih baik dari demikian itu. Maksudnya apa yang kamu cerita sebelum ni. Lahu ibilun kathiratul mabarik. Miliki unta yang sering duduk di halaman. Apa dia? Iaitu bersedia untuk para tetamu. Qalilatul masarih. Serta kurang rehatnya, yakni kerana akan terus disembelih. Idza sami'na sautal mizhari ayqanna annahunnal hawalik. Dan apabila mereka mendengar suara gendang, maka yakinlah mereka bahawa akan mati disembelih. Siapa yang yakin tu? Unta. Ni sampai ke unta pun ada perasaan waktu tu lah. Maksudnya unta pun boleh fikir kata. Dengar bunyi mizhar, bunyi gendang saja, tahu dah. Pergi dah kami hari ni. Sembelih lagi. Ni dalil kata suami dia ni pemurah. Suka jamu tetamu. Dan ada isteri yang ke-10 ni jenis suka suami dia macam tu. Dia puji suami dia. Suami dia kan banyak macam-macam jenis bentuk akhlak. Tapi dia akan sebut pada sudut yang dia tertawan dengan suami dia tadi disebabkan kerana itu. Kenapa? Kerana akhlak suami dia tadi suka jamu orang. Suka bersedekah. Bukan semua juga orang perempuan. Kalau laki dia suka sedekah, dia pun suka sedekah.
Kadang-kadang lelaki dia suka sedekah, tapi dia cukup marah kalau seorang ini sedekah. Ada seorang tok guru tengah duk mengajak, dia cerita dalam Jawahir Lulu'iyah, tengah duk mengajak, lepas tu tok guru tu kata, siapa yang berjaya sedekah, maka dia telah melepaskan dirinya daripada 70 belitan iblis. 70 belitan syaitan, kata dia. Terus ke orang ni, Pak Long ni keluar terus daripada masjid. Keluar nak balik rumah. Dia nak buat pergi mana? Dia nak pergi buat terus apa yang tok guru kata ni. Nak beramai terus. Dia kata alam mengaji kena beramai. Kawan pun keluar terus. Keluar sampai di rumah. Tak lama lepas tu patah balik mai ke masjid. Bila balik ke masjid, tok guru tanya, macam mana, dah sedekah dah? Dia kata, alhamdulillah tok guru, saya dah berjaya dah lepas 70 ikatan iblis syaitan. Tapi sampai dekat pintu rumah, ibu syaitan tahan saya, kata dia. Suruh tak balik duit tu. Bini dia. Dia kata bini dia kata 70 syaitan lepas dah. Ibu syaitan tahan kat pintu. Nak pergi mana tu? Bawa pergi mana? Tak balik. Pandai-pandai nak bagi sedekah. Kat rumah pun tak cukup. Macam nak bagi ke orang. Tak balik. Kawan pun tak balik, dia kata. Berjaya dah 70 lepas dah. Sampai kat pintu, ibu syaitan tahan. Pergi terus. Tak lepas pergi, dia kata. Yang tu hebat perempuan ni dia, kita samsing pergi tak mana pun, dia jerkah sedah ya. Hak samsing pun patah balik lari. Tok guru silap, anak murid 1000. Bini kata, jadilah tu, balik terus masuk dalam rumah. Tok guru silap masuk dalam rumah. Kalau kata bini kata jadilah tu ya. Maksudnya siapa lagi guru daripada guru tadi? Tok guru pun sama juga. Hak boleh komplain dia bini dia ya. Bini tok guru boleh komplain tok guru. Dia kan kira siapa? Dia kalau nak hantam, dia hantam ya. Kalaupun hak yang cakap tu tok guru. Sayyidatuna Aisyah pernah tak setuju dengan Nabi SAW. Sampai tolak dada Nabi SAW. Sampai di umur Ruman, ibu Sayyidatuna Aisyah kata, kamu buat macam tu kepada Nabi SAW. Nabi kata, lebih pada tu lagi dia pernah buat. Orang perempuan dia, insya-Allah, tabarakallah, dia terlupa kata tu Rasulullah. Kerana dia orang perempuan. Wali lah tinggi tahu mana. Sayyidatuna Aisyah, ada orang boleh lawan dengan kewalian Sayyidatuna Aisyah? Mana ada boleh lawan dengan kewalian beliau. Melebihi lelaki-lelaki wali pada zaman lah. Tak ada orang boleh lawan dengan Sayyidatuna Aisyah. Tapi dengan Nabi kadang-kadang ya, jadi sifat orang panggil apa? Tajalli pada waktu tu dengan qahar. Dia boleh buat pada Nabi dengan yang orang lain tak boleh buat. Dan Nabi tak marah waktu tu. Kenapa? Kerana kasih dengan Sayyidatina Aisyah. Dan tahu kalau dia buat tadi bukan berniat untuk biadab dengan Nabi SAW. Kerana sikap perempuan macam tu. Baik. Qalatil hadiyata asyar. Ini yang terakhir. Kita cerita, lepas tu kita tutup pengajian kita pada hari ini. Memang hari ini kita nak baca hadis ni je. Tapi hak ni paling banyak kali. Hak yang ke sebelah, dia cerita apa? Yang ni isteri yang paling luar biasa. Dia bukan setakat puji suami dia saja. Dia puji sekali dengan anak suami dia, mak mentua mak suami dia, siapa dia lagi? Anak perempuan suami dia, maksudnya suami dia ni dah kahwin dah sebelum ni. Dah ada anak dah. Dia ni menikah selepas tu saja. Tapi dia boleh puji sekali dengan anak-anak tiri ni, kira hebat. Bukan senang perempuan boleh puji anak tiri. Bukan senang perempuan boleh nak bagi kasih kepada anak tiri dia sama macam anak dia sendiri. Tengok macam ni. Dan bukan juga senang orang perempuan nak baik dengan mak mentua. Bukan senang. Payah. Qalatil hadiyata asyrata zauji Abu Zar'in fama Abu Zar'in. Suamiku Abu Zar'. Bagaimanakah Abu Zar' itu? Zar' maksudnya walad. Zar' maksudnya al-walad. Jadi dalam kitab ni tak disebut nama Ummu Zar'. Dikenal dia dengan kunyahnya Ummu Zar', Abu Zar'. Dan perempuan ni pun tak sebut. Punya nak bagi tahu kata dia punya rapat dengan suami dia, dengan Abu Zar' tadi, walau dah diceraikan, tetap dia nisbah diri dia pada suami dia juga. Ummu Zar'. Kata orang tu. Nabak kata kalau orang ni kasih, kamu buatlah macam mana pun dia tak akan tinggalkan kamu. Dia akan tetap kasih denganmu. Ni nafsu yang paling tinggi, dipanggil nafsu kamilah dipanggil. Kalau kita mengaji dalam tasawuf, ni nafsu kamilah. Ni esok kalau dan syarahtan nafsu tu. Ini nafsu kamilah, nafsu paling sempurna. Nafsu para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab tu Nabi kata, kuntu laki
ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Aku seperti Abu Zar' kepada Ummu Zar'. Bahkan Sayyidina Aisyah kata, bahkan kamu lebih daripada tu ya Rasulullah. Maksudnya nafsu Nabi di atas daripada nafsu Kamilah. Atas lagi. Tamam? Nafsu yang lebih tinggi daripada nafsu Kamilah. Nafsu Kamilah ni kalau duduk, makamnya para Nabi, makamnya para Rasul, makamnya para wali. Ini nafsu Kamilah. Tapi itu pun tidak sama pada peringkat semua masing-masing. Sebab nafsu Kamilah ni dia ada macam 10,000 peringkat nafsu Kamilah. Sama masuk dalam peringkat pertama, dah masuk nafsu Kamilah, dah jadi wali besar dah. Tapi boleh tak lawan dengan peringkat yang ke 10,000, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak akan sama. Ya, tapi sama Kamilah. Tapi yang ni yang paling tinggi sekali Nabi kita Muhammad. Dah kata Sayyidina Aisyah, bahkan kamu lebih daripada tu. Maksudnya Nabi di atas lagi daripada Kamilah. Kita ni duk amarah lagi bisu. Tu hak laki pertama tadi ni. Atau amarah bisu tu mustakbarah, dia panggil nafsu mustakbarah, nafsu takabbur. Takabbur termasuk dalam nafsu amarah bisu. Salah satu daripada sifat nafsu amarah bisu. Itu kitab ni kalau disyarah dalam Sufi, khususnya dengan syarahan Al-Imam Sayyidi Ali Wafa radhiyallahu anhu, nanti insya-Allah dalam ni pun akan keluar syarahan Sufi bagi hadis ni. Insya-Allah kita akan tengok betapa mendalamnya penceritaan ini. Jadi cerita ni bukan cerita bahasa biasa saja, tak, bahasa hati. Bahasa hati daripada Sayyidatina Aisyah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ulama suruh hafal hadis ni. Kerana hadis ni gabung dua. Gabung berkait dengan lisan dan gabung berkait dengan makna. Dia akan jadi susun makna dengan hati yang baik dan juga dengan akhlak yang luar biasa. Kata perempuan ni yang ketiga ni, yang keseterusnya yang sebelah, zauji Abu Zar'in, fama Abu Zar'in, suamiku Abu Zar', bagaimanakah Abu Zar' itu? Anasa min huliyi uzunai, menggerak-gerakkan kedua telingaku dengan banyaknya perhiasan, beli banyak barang perhiasan. Wa mala'a min lahmi adudai, kedua ototku dari daging. Apa ni? Kedua ototku dari daging dipenuhkan, yakni menggemukkan daku. Orang Arab puji nah kalau suami menggemukkan suami dia. Suami menggemukkan suami dia apalah. Suami menggemukkan isteri, itu dipuji dalam Arab. Jadi kalau orang Arab tengok kalau isteri badan besar sikit ni, oh bela elok lah. Itu. Orang Melayu kita kalau gemuk sangat dia jadi masalah pula. Dia lain kan, setiap adat dia ada beza-beza lah. Maksudnya menggemukkan, maksudnya sini mencukupkan makanku. Itu. Dan memang orang Arab dibangga dengan badan dia agak gempal. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha setelah berkahwin dengan Nabi digempalkan oleh ibunya dengan dibagi makan apa? Kurma dengan apa ni, qissa dengan tamar. Tamar dengan apa ni timun kecil itu. Makan timun dengan tu untuk apa? Untuk menggemukkan tubuh, untuk membesarkan sedikit dia punya badan dia. Wa bajjahani fabajjahat ilayya nafsi, menggembirakanku dan diriku kegembiraan. Apa dia ni? Menggembirakanku dan diriku. Tu. Menggembirakan diriku dan menggembirakanku dan diriku dengan kegembiraan, apa saja kegembiraan? Wajadani fi ahli Ghunaimatin bishiqqin faja'alani fi ahli Suhailin wa Atitin wa Da'isin wa Munaqqin. Tuh. Di kalangan pemilik-pemilik kambing aku ditemukan, yakni sedangkan orang Arab berbangga dengan unta dan kuda di celah-celah pergunungan, kata dia. Jadi maksudnya dia ditemui di kalangan orang yang miskin, orang biasa. Sebab orang Arab bangga dengan unta, kuda. Dia tengok dia ditemui di kampung orang yang belah kambing saja, maksudnya orang miskin. Jadi dibelanya di celah-celah pergunungan, kemudian dia jadikan di kalangan para pemilik suara-suara kuda, unta, ayam dan burung. Dia kayakan aku, maksudnya. Aku ni orang kampung, belah kambing, duduk di celah-celah gunung. Dia ambil aku jadi bini dia, maka dia kayakan aku. Tiap hari aku mendengar suara kuda, suara unta, ayam dan burung. Maknanya apa dia? Jadi orang kaya. Diberikan dengan harta yang banyak. Faja'alani fi ahli Suhailin wa Atitin wa Da'isin wa Munaqqin fa'indahu aqulu fala uqabbah. Tengok. Apabila aku ingin bicara, tidaklah aku diburuk-burukkan.
Wa arqudu fa atasabbah, apabila tidur aku tidak dikejutkan. Ini panggil naimatud duha. Waktu pagi tak dikejutkan untuk aku khidmat, kerana ada ahli khidmat yang akan masak apa semua kali untuk aku. Datin. Wa ashrabu fa ataqannah, dan apabila tidur aku tidak dikejutkan, apabila minum maka sampai kepuasan. Ummu Abi Zara, dia bukan cerita pasal Abi Zara. Kan tadi orang pakat cerita pasal suami saja. Kan janji cerita pasal suami. Ni apa pasal cerita pasal kali dengan mak-mak kali ni? Kenapa sebelah orang tadi, 10 orang tadi tak komplain sikit pun? Dalil mereka ahli bulagha. Ini orang ahli adab, faham dengan makna. Dia kata kita kena cerita apa sahaja pasal suami kita, jangan kita hentikan, tak boleh sembunyikan. Dia kata ya, termasuk daripada suami saya adalah Ummi Abi Zara. Kan tu suami saya lagi tu, berkait dengan suami saya lagi, iaitu ibu kepada suami saya. Masih lagi cerita pasal suami lagi. Faham? Nampak tak comel? Dan dia kata cukup lah tu. Awak sampai cerita memang mentua ni apa pasal? Ini dalil kata kita tak erti balaghah. Ni orang yang pandai balaghah ni. Lepas tu dia biarkan, kata tak apa, cerita lagi, dengar. Faham? Ummu Abi Zara, fama ummu Abi Zar'in ukumuha ridah wa baituha fusah. Maksudnya ibu Abi Zara, bagaimanakah ibu Abi Zara? Luas bekas simpanannya serta luas laman rumahnya. Ini puji. Abang kata ibunya suka buat jamuan dan rumahnya suka terima tetamu. Yang Arab puji dan malah ni dipuji dalam Islam. Rumah yang suka terima tetamu, rumahnya akan luas walau sempit. Itu maknanya. Sebab tu kena, kalau kita nak bagi luas rumah kita, kena buat kenduri juga. Sekali-sekala. Sebulan sekali buatlah kenduri, panggil orang main rumah, baca Quran, baca tahlil, buat wirid, zikir dan seumpamanya, bagi makan. Rezeki akan masuk dalam rumah kita selepas tu. Kita ada orang jenis tak suka tetamu main rumah. Ada. Kita rumah kita ada. Orang panggil orang buat main rumah, dia kata tak, jangan buat macam tu. Ada orang yang tak pernah jemput kawan-kawan main rumah, tak pernah jemput. Dan dia pun tak pernah teringin nak jemput. Kerana apa? Kerana bini dia tak suka tetamu main rumah. Ada macam tu. Jadi kena jemput, kena buat selalu, barulah rumah kita akan jadi luas. Yang ni dia puji mak dia. Ibnu Abi Zar'in, fama ibnu Abi Zar'in madja'uhu kamasalli syatbah wa yushbi'uhu zira'ul jafrah. Anak lelaki Abi Zar', bagaimanakah anak lelaki Abi Zar'? Ni anak tiri. Anak tiri dia umpama pelepah kurma baru dibelah perbaringannya. Banyak kurma baru dibelah perbaringan. Tempat tidurnya hanya dibuat daripada masalli syatbah, iaitu tempat kurma saja. Maksudnya sangat tawaduk, walaupun pak kaya, tapi anak lelaki ini orang yang berdikari, duduk tempat tidur yang biasa. Kemudian apa dia? Wa yushbi'uhu zira'ul jafrah, cukup dengan sepotong kaki anak kambing mengenyangkannya. Jadi maksud di sini apa dia? Anak lelaki, orang lelaki ini dipuji kalau kata badannya kurus dan juga dia bersikap dengan qanaah. Hak ni orang Arab dia puji tu. Orang Arab kalau kata tengok orang lelaki gemuk sangat, depa jadi orang panggil apa? Kurang sikit. Dia kena badan kena tegak, kena badan yang apa ni kurus, barulah orang panggil apa? Barulah budak lelaki dia panggil. Dan dipuji juga dengan sikap apa dia? Sikap yang qanaah dan juga sikap yang berdikari. Bintu Abi Zar'in, anak tiri perempuan pula. Fama bintu Abi Zar'in taw'u abiha wa taw'u ummiha. Anak perempuan Abi Zar', bagaimanakah anak perempuan Abi Zar'in terhadap kedua orang tua mentaati. Dan kemudian mil'u kisaiha, pakaiannya dipenuhi tubuhnya, yakni berisi kerana padanya Arab memuji. Maksudnya Arab memuji kalau kata anak dara badannya gempal. Ni orang perempuan beza dengan orang lelaki. Orang lelaki kena kurus, orang perempuan dia kena gempal. Ni kata orang Arab lah. Wa ghaizu jaratiha, membuatkan madunya mencemburui. Itu dia. Jaratiha juga boleh diletakkan dengan makna jirannya mencemburui. Jadi jiran-jiran perempuan pakat cemburu dengan kecantikan dan kecantikan lagi betul lagi, kejelitaan atau ni anak Abi Zar'. Jariyatu Abi Zar' itu dia bukan cakap puji anak saja, sekali dengan hamba Abi Zar' pun puji. Dia kemas semua tu. Dia panggil nafsu kamilah.
Jariyatu Abi Zar'in fama jariyatu Abi Zar'in la tabussu hadisana tabsisa. Hamba wanita Abi Zar', bagaimanakah pula hamba wanita Abi Zar'? Beliau ini, perbicaraan kami tidak disebar-sebarkan. Ini orang yang dipuji. Kalau kita jadi pembantu ataupun khadim kepada seseorang, maka dijaga rahsianya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah balik daripada rumah, balik ke rumah beliau lambat. Ibunya tanya, "Kamu ke mana wahai Anas? Kenapa balik lambat hari ini?" Karena Anas kan khadimnya Nabi SAW, duduk dengan Nabi 10 tahun. Maka bila dia balik sampai ke rumah, ibunya Sayyidatina Ummu Sulaim tanya kepada beliau, kenapa yang kamu lambat sangat balik hari ini? Kata Sayyidina Anas bin Malik, kata beliau, saya telah pergi menyelesaikan urusan Nabi. Nabi suruh saya selesaikan satu urusan. Apa urusan tu? Nabi tak bagi tahu. Ini rahsia Nabi. Maka kata Ummu Sulaim, Sayyidatina Ummu Sulaim kata apa? Kalau begitu jangan cerita kat siapa-siapa pun. Rahsiakan perkara tersebut. Dia. Ni ibu yang baik. Kalau kita rahsia Nabi ceritalah. Mak tak cerita kat orang lain, ceritalah sikit. Dia bagi tahu kat anak dia pula Sayyidina Anas, tolong rahsiakan tu. Dah kamu kena kata-kata tu rahsia Nabi, rahsiakan. Sayyidina Anas ketika dah tua, hampir wafat, jumpa dengan menantu dia Sayyidina Sabit Al-Bunani. Kata Sayyidina Anas kepada Sayyidina Sabit, wahai Sabit, kalaulah tidak kerana itu rahsianya Nabi, aku dah cerita dah kat hang. Tapi aku tak boleh cerita. Sampai meninggal, siapa pun tak tahu rahsia tu. Habis. Rahsia tu masuk ke dalam maqam bersama dengan Sayyidina Anas bin Malik. Sampai tahap macam tu sekali. Orang yang kasih dengan Nabi SAW. Jariyatu Abi Zar', fama jariyatu Abi Zar' la tabussu hadisana tabsisa wala tunqisu miratana tanqisa. Pemakanan kami tidak dirosak-rosakkan, dan kemudian wala tamla'u baitana ta'shisha, rumah kami tidak dibiar berserakan, yakni tidak ada sampah dalam rumah kami, sentiasa dibersihkan. Qalat, maka kata Ummu Zar', dia kata apa? Kharaja Abu Zar'in wal autabu tumhadu. Pada suatu hari ketika simpanan susu penuh, Abu Zar' keluar berdagang. Maksudnya dah cukup dah simpanan susu, maka beliau pun keluar nak berdagang. Apa dia? Falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kal fahdaini. Kemudian dia menemui seorang wanita bersama dua anak lelaki, tangkas seperti dua ekor harimau bintang. Yal'abani min tahti qasriha birummanataini. Bermain-main di bawah badannya dengan saling melempar dua buah delima melalui lengkungan belakang badannya ketika berbaring. Ini apa? Ini salah satu terjemahan. Mana saya bagi tahu Kak Zahid, ada terjemahan satu lagi. Menurut sebahagian syarahan, kedua anaknya bermain di bawah dua buah susunya yang seakan buah delima. Itu maksudnya. Dia bermain bawah buah delima itu maksudnya nak cerita pasal buah dada perempuan tersebut. Bila sebut pula buah delima pula, maksudnya masak ranum, iaitu maksud dengan pada walau sudah memiliki dua anak tetapi tetap kelihatan cantik lagi perempuan tersebut. Maksudnya masih mantap perempuan tadi. Itu maksudnya. Dan syarahan ini yang lebih tepat. Kenapa dia sebut lebih tepat ni? Kerana hak ni saya yang sebut kat dia, betul dia sebut tu lah. Kalau tidak lagi dia kata kau ajak pula kan. Jadi tu dia tulis, dan syarahan ini lebih tepat. Tidak ada syarahan yang lebih tepat. Dua-dua boleh, tidak ada masalah. Dua-dua tidak ada masalah. Maka dia menceraikan daku lalu menikahinya. Itu dia. Abu Zar' jumpa dengan bini baru, jumpa dengan perempuan ni, terus diceraikan Ummu Zar' di kampung, kahwin dengan perempuan baru. Maka kata dia, fanakahtu ba'dahu rajulan sariya. Selepas tu saya berkahwin dengan seorang lelaki yang kaya raya, rakiba syariya, menunggang kuda yang laju, wa aqadha qatiyya, dan tangkas pergi dan kembali, wa araha alayya na'aman sariya, dan kemudian apa dia? Menunggang menyerahkan kepadaku unta, yakni mengkayakan aku. Wa a'tani min kulli raihatin zauja, lembu serta kambing yang banyak, dan setiap darinya berpasang-pasangan. Jadi diberikan dengan pasang binatang. Lembu 2 pasang, kambing 2 pasang, unta 2 pasang, ayam 2 pasang, itik 2 pasang, burung 2 pasang. Jadi dibagi macam tu. Maksudnya apa dia? Dah lapang 5, kaya pula, dah kahwin baru ni.
Tapi kata Ummu Zara' dia, wa qala kuli umma zar'in wa miri ahlaki. Suami dia kata baru ni. Suami dia kata, dan dia berkata padaku, makanlah wahai Ummu Zara', jamulah seluruh ahli keluargamu. Tengok, suami dia ni punya bagus. Tetap lagi masih menisbahkan perempuan ni kepada suami yang lama dulu. Ummu Zara' lagi panggil. Faham? Dan bukan sekat kamu je, keluarga kamu pun saya belanja, kata suami dia yang baru ni. Apa kata perempuan ni? Ummu Zara' kata apa? Falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balagha asghara aniyati Abi Zar'in. Andai aku kumpulkan seluruh yang telah dia berikan padaku, yakni suami baruku ni, tidak akan mampu menandingi semangkuk kecil kepunyaan Abi Zara'. Dia kata walaupun suami baru ni bagi macam-macam, tapi tak akan mampu menandingi semangkuk kecil yang telah diberi oleh Abu Zara'. Tu dia punya sayang lagi kat laki lama dia sampai teratur. Sebab tu kata Al-Imam Qadhi Iyad di sini, dalil menunjukkan kata sebaiknya bagi kita jangan menikah dengan janda, kata dia. Karena kalau menikah dengan janda, satu je masalah dia. Kalau kita kemah betul, kemungkinan juga dia akan masih ingat lagi dengan suami dia yang lebih kemah lagi. Boleh dia tu. Sebab dia akan mungkin puji lagi suami, dan dia akan membanding-bandingkan kita dengan suami lama dia. Lepas tu kalau nak menikah dengan anak dara. Kerana anak dara tak ada siapa lagi yang pernah masuk ke dalam hidup dia, melainkan orang tu yang pertama. Jadi dia akan kasih dengan yang pertama dalam kehidupannya pada waktu itu. Tamam? Tapi kalau dengan janda, ya bukan semua juga kita katakan. Tapi kemungkinan macam tu berlaku. Sebab apa dia sebut macam ni, no? Walaupun dia bagi macam-macam, tapi tak boleh langkah dengan semangkuk tu dia teruk gila ni. Kalau kata suami dia dengar ni, tak sakit jiwa ke? Macam-macam aku bagi ni, bukan cakap ni. Abu Zara' tadi tak pun sebut pun kata bagi kat keluarga dia, bagi kat dia ya. Ni aku bagi dengan keluargamu sekali ni. Tapi tetap tak sama dengan, tak sampai semangkuk tu dia. Kalau kata kira macam semangkuk pun kira okey dah. Tak sampai semangkuk, teruk. Tu kata. Nak abad kata apa ni? Nak abad kata orang ni kasih sungguh dia dengan yang pertama. Tak akan boleh dia dengan yang kedua sampai bila-bila. Sebab tu kalau kita kahwin, dalam kitab fiqh, dalam kitab disebut, kalau seorang suami kemudian dia meninggal dulu, isteri dia kahwin yang kedua. Isteri dia kahwin yang kedua selepas tu. Kalau kata isteri dia kahwin dengan siapa lepas ni dalam syurga, dia nak ikut. Dia nak ikut yang pertama kan, nak ikut yang kedua. Dengan ulama kata dia akan ikut yang kedua. Sebahagian lagi kata dia akan ikut yang mana yang terbaik daripada dua suami dia tersebut. Tamam? Jadi kalau kita terbaik, walaupun kita mati awal, bini kita menikah lain, maka dia akan ikut juga dengan kita. Kena jadi kemah betul ya. Jadi elok. Nak jadi orang yang betul-betul berakhlak dengan akhlak yang tinggi. Barulah nanti ni tak jealous kita di akhirat. Kita tengok, mati aku dia nikah lain, nikah pula kemah pada kita. Kata pai. Gigit jari lah dalam syurga. Dah. Dalam syurga tidak ada jealous lagi, tak ada jealous dalam syurga. Dia tak boleh buat cerita kata gigit jari dalam syurga, tak ada lah, tu melawak. Dia takkan ada jealous dalam syurga. Semuanya tenang-tenang saja. Qalat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, yang terakhir, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah bersabda, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in, aku bagimu umpama Abi Zar' bagi Ummu Zara'. Intahal hadisa. Tamam? Intaha al hadisa. Al hadisa i'rabnya iqra al hadisa. Iqra al hadisa. Ini maf'ulun bihi mansubun dengan mahzuf, dia punya fi'il dengan fa'ilnya. Boleh faham? Intahal hadisa. Baik. Selesai hadis tadi, kita baca sebelah orang isteri telah bercerita, cuma tak disyarahkan dengan secara terperinci pada setiap perkara yang kita sebutkan tadi. InsyaAllah esok kita akan sebutkan dengan lebih jelas dengan apa yang telah kita bincangkan di sini pada pagi esok, insyaAllah pukul 9 sampai pukul 11 pagi. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita dengan kefahaman. Dan hadis ini juga faedahnya, kata ulama, hadis ini dikira mauquf ataupun marfu'. Mauquf maksudnya disandar kepada Nabi, disandar kepada sahabat, kerana ini yang diceritakan oleh Sayyidina Aisyah.
Ataupun hadis ini marfu' karena disandar kepada Nabi, maka kata ulama hadis ini hukumnya marfu'. Kenapa? Karena disambung oleh Nabi, faqala Rasulullah kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Maka menjadikan seluruh hadis ini jadi marfu'. Sebahagian ulama kata hadis ini mauquf sebahagian, marfu' sebahagian. Iaitu pada ucapan Nabi dikira marfu', pada sebelumnya dikira mauquf. Dan para ulama kata hadis ini dikira sebagai marfu'. Kenapa? Karena dia termasuk minal taqrirat, termasuk daripada benda yang diikrarkan oleh Nabi SAW, diceritakan di depan Nabi, dan Nabi mendengarnya satu persatu, dan kemudian Nabi ikrarkan hadis tersebut dengan ucapan kuntu laki ka Abi Zar'in di Ummi Zar'in, maka menjadikan seluruh hadis tadi marfu'. Dan hadis ini ittifaq para ulama ianya sahih, dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disebutkan juga oleh Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman dan menjadikan kita di kalangan ahli adab dengan ilmu dan seluruhnya, insya-Allah. Moga kita semua dapat bersama-sama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beradab dengan adabnya nubuwah, dan berakhlak dengan akhlak yang telah ditunjukkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha kepada suaminya yang tercinta Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ucap terima kasih banyak kepada pihak masjid dan juga seluruh yang mengikuti majlis kita pada malam ini, dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan, kefahaman, dan juga diberikan dengan kebaikan kepada pihak AJK dan seluruhnya, insya-Allah. Moga kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.